Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bagi sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama cara hidup mereka, falan yuqbala min, dia tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan manusia yang rugi. Sadaqallahul azim. Tajuk yang saya diminta bercakap dan juga sahabat-sahabat yang telah bentang di awal-awal tadi berkisar kepada persoalan akidah pada masa kini. Itu tentang mengenai satu pegangan yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada akhir-akhir ini. Kerana kita tahu bahawa kalau kita bahagikan umat manusia ini kepada 3 kelompok sahaja, kalau kita pecah-pecahkan manusia di atas dunia ini, ada 3 kelompok sahaja walaupun dia daripada bangsa berbeza-beza. Kelompok yang pertama yang disebut dengan mukmin, kelompok yang disebut dalam Al-Quran Karim, bermula daripada awal surah Al-Baqarah, bermula daripada Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai pada ayat tersebut Allah cerita tentang kelompok yang pertama, kelompok yang disebut dengan mereka yang beriman pada Allah. Kemudian kelompok yang kedua dalam Al-Quran, Allah pecahkan manusia ni kelompok yang kafir, bermula daripada 2 ayat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kelompok yang kedua yang terdapat dalam Al-Quran. Cuma lepas pada itu Allah mula cerita tentang perangai-perangai kelompok yang ketiga. Dalam Al-Quran cerita tentang orang munafik. Ada lebih kurang 20 ayat cerita tentang orang munafik. Munafik ini dalam bahasa Al-Quran disebut munafik. Dalam bahasa moden kita sebut bahawa kelompok-kelompok izam-izam yang dipecah-pecahkan daripada orang Islam. Yang inilah yang Allah cerita tentang mengenai kelompok-kelompok yang ramai, yang menyebabkan ayat di awal surah Al-Baqarah itu Allah cerita 5 ayat saja orang mukmin, kemudian cerita 2 ayat saja orang kafir, dan seterusnya ayat yang panjang lagi cerita mengenai kelompok yang munafik ini sendiri. Munafik inilah yang kita sedang bicarakan, bukan tajuk filem munafik, tidak, tetapi yang kita sedang bicarakan di sekitar kita sekarang. Kita sedang diserang oleh kumpulan munafik, orang yang kira-kiranya walaupun nama, macam-macam gaya nama yang diberi, tetapi hakikat mereka satu saja, yang disebut dengan kumpulan-kumpulan munafik. Akhir-akhir ini banyak izam-izam, pemikiran-pemikiran yang masuk, tetapi sebenarnya mereka di bawah satu kelompok itu saja. Jangan ada di kalangan kita tatkala mana kita sebut saja orang munafik, kita kata tak apa ustaz, munafik ringan sikit, jangan kafir sudah disebut. Kafir itu bahaya. Orang kita cukup takut kafir. Satu ketika dahulu kafir mengkafir ini berlaku di kalangan masyarakat kita, tetapi yang ni yang menyebabkan orang cukup rasa rimas dan ketakutan. Tetapi apabila orang kita sebut munafik, ada setengah orang kata munafik tak apa, ringan sikit dia sebut. Munafik ini ringan, padahal dalam Al-Quran Karim gambaran orang munafik ini Allah cerita innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Munafik ini sendiri terbahagi kepada beberapa keadaan pada seorang. Munafik boleh terjadi pada akidah, keakidah ataupun pegangan dalam hidup seseorang. Kemudian munafik kepada yang disebut dengan ibadah. Ibadah juga terdapat di kalangan orang munafik, yang sejak zaman bukan zaman kita saja, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Allah turunkan ayat Quran cerita tentang orang munafik yang sembahyang. Fawailul lil musallin, bagi bangsatlah orang yang sembahyang. Orang yang munafik yang sembahyang, alladzina, apabila mereka wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Ini perangai orang munafik. Bila mereka nak sembahyang, mereka jadi berat-berat dalam beribadah pada Allah. Bila mereka nak berinfak, mereka yura'unan nas, suka sangat untuk menunjuk-nunjuk.
nak buat amal soleh saja, menunjuk-nunjuk di kalangan manusia. Kemudian munafik yang ketiga, munafik di sudut akhlak. Yang munafik di sudut akhlak ini pun boleh terjadi, dan ramai di kalangan kita terjadi munafik pada akhlak. Munafik pada akhlak manakala daripada peribadi kita, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salih, hendaklah kamu cepat dalam kamu melakukan amal salih dalam hidup kamu. Kerana ada orang yang yusbihur rajulu mu'min, pada waktu mana pagi dia seorang mukmin, wa yumsi kafiran, pada waktu mana petang dia menjadi kafir pula. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan ada orang yang pada waktu mana petang dia seorang mukmin, pada waktu mana pagi dia menjadi kafir. Yubi'ud dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual agama mereka dengan kepentingan dunia, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Para hadirin sekalian, kita berbicara tentang mengenai satu tajuk yang disebut dengan antara Islam moderat dan dua-dua tajuk ini merupakan satu tajuk ini bila umat Islam mula diserang dengan serangan-serangan biasa, terutama yang terakhir ini kita kena, di mana kita kena dengan peristiwa 11 September bila berlakunya serangan pada Amerika Syarikat. Lalu jaringan Islam yang disebut dengan liberalism ini mula masuk, dan mereka menggunakan beberapa istilah yang disebut, dan yang terakhir istilah Islam moderat, Islam yang kesederhanaan, dan mereka cukup mainkan sepotong ayat Al-Quran Karim. Mereka di kalangan mereka gunakan pada ayat yang dalam surah membawa satu aliran moderat ini sendiri. Islam yang disebut dengan Islam sederhana, Islam yang digambarkan, Islam yang tidak ganas, Islam yang tidak dianggap dalam keadaan radikal, katanya mereka. Bagi mereka bahawa bila berlaku 11 September itu, yang menunjukkan bahawa ada di kalangan orang Islam ini yang radikal, yang ganas, dan mereka menggambarkan bahawa bukan demikian cara Islam, dan mereka menuduh bahawa inilah Islam yang dianggap teroris, istilah-istilah yang digambarkan pada mereka yang beragama dalam mentaati perintah agama. Sehingga kini kita sebut bahawa peristiwa yang berlaku di 11 September itu bukan daripada ajaran Islam, dan disebut oleh para alim ulama, Islam tak pernah mengajar cara demikian, termasuk dengan ISIS, termasuk dengan istilah-istilah yang mereka reka-reka pada hari ini. Kita mengatakan bahawa Islam ini bukan daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajar dalam kehidupan kita seharian. Mari kita bincang satu persatu tentang mengenai bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Islam yang tidak mengajar supaya ganas, dan Islam yang tidak mengajar supaya kita terlampau syadid, tidak terlampau keras dengan dalam beragama, dan Islam yang tidak mengajar supaya kita menjadi terlampau lurus, terlampau mudah sangat dalam beragama.
di antara tengah-tengah tersebut, tengah-tengah kehidupan dalam beragama. Sebab Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khairul umuri awsatuha, urusan dalam. Tiba-tiba datang satu kumpulan, dia datang daripada jaringan-jaringan Amerika yang telah bina dan bentuk di kalangan mereka itu. Tuan-tuan tahu sejarah bukan bermula daripada tahun yang disebut dengan berlaku 11 September saja. Dia bermula di negara kita ini, di antara permulaan kepada masuknya jaringan Islam liberal ini bermula apabila mereka melihat kemenangan Islam pada tahun 1990 di negeri Kelantan itu sendiri. Ini kejayaan yang tamu, yang di saat mana pertubuhan-pertubuhan Islam ataupun jemaah-jemaah Islam tidak mengakui dan mengiktiraf sistem demokrasi. Bermula tahun 1924 dahulu, kalau saya boleh sebut sikit awal-awal sejarahnya. Tahun 1924 dahulu jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Waktu mana jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, bangkitnya seorang pemuda yang disebut dengan Kamal Atatürk. Kamal Atatürk telah bina satu kekuatan yang disebut dengan secularism dalam beragama, pemisahan dalam beragama, agama suku dan kehidupan suku diasingkan dalam kehidupan ini. Dan mereka jangka bahawa sistem sekularis ini boleh bertahan selama 100 tahun. Tiba-tiba tak sampai 100 tahun, gerakan Islam berjaya membuktikan kejayaan melalui sistem demokrasi yang mereka ciptakan itu juga. Dan kita mengakui sistem ini dekat sikit dengan sistem syura dalam beragama, yang menyebabkan kita telah memilih jalan ini. Pendekatan ini telah dipilih di saat mana parti-parti Islam seluruh dunia tidak mengakui sistem pilihan raya. Dunia tidak mengiktiraf. Hamas di waktu itu belum lagi wujud. Kemudian gerakan Ikhwanul Muslimin diharamkan. Kemudian mereka tak berani, di kalangan ulama-ulama dunia tak berani, kecuali ulama-ulama di Malaysia telah mengambil satu pendekatan, di mana ulama di Malaysia mengambil pendekatan untuk kita masuk dalam pilihan raya dan kita bertembung dalam pilihan raya. Bertembung dengan cara dalam keadaan silmiah, dalam keadaan tenang, tanpa persenjataan, tanpa yang disebut dengan sistem-sistem yang kucak-kacir, dan kita minta sistem demokrasi itu ditunjukkan dengan sebenar. Dan alhamdulillah, Allah bagi kemenangan yang mencelikkan mata dunia, kemenangan Islam di negeri Kelantan pada tahun 1990. Menang saja 1990 di negeri Kelantan. Kejayaan tersebut yang menyebabkan akhirnya mereka merasakan gugatan berlaku. Tak percaya kemenangan ini boleh berlaku, boleh berjaya di negeri Kelantan. Lalu kemenangan rangkaian daripada itu, mula umat Islam di tempat-tempat lain berjaya. Masuk dalam Algeria, kalian ingat dalam peristiwa di mana Abbas Madani ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian kemenangan umat Islam seterusnya turun sampai ke Turki yang dipimpin oleh Najmuddin Arbakan di saat tersebut. Kemudian kemenangan di negara-negara yang terakhir di bumi Mesir. Di bumi Mesir kemenangan, rangkaian ini berlaku dan berlaku. Kemenangan, dan semua tempat yang menang mesti dijatuhkan balik. Barat tak boleh menerima hakikat bagaimana Islam boleh berjaya dengan sistem demokrasi. Semua dijatuhkan. Abbas Madani dijatuhkan, kemudian Najmuddin Arbakan dipenjarakan, kemudian seterusnya yang terakhir di bumi Mesir yang disebut dengan Dr. Mursi ditangkap dan dipenjarakan. Yang hanya boleh bertahan saja di negeri Kelantan sampai hari ini. Kelantan masih lagi bertahan dalam keadaan kemenangan tahun 1990 dahulu, dan usaha-usaha untuk Kelantan ini masih lagi berterusan sampai hari ini. Negeri Kelantan masih lagi mencuba untuk melaksanakan yang disebut dengan sistem hidup dengan cara beragama. Mencuba dan mencuba. Mereka pula Barat tidak pernah berhenti dalam melihat bagaimana perkembangan yang sedang marak ini. Bagaimana mereka lakukan? Lalu mereka telah buat kajian. Seingat saya, ada 2 PhD yang dilakukan kajian terhadap kemenangan Islam di negeri Kelantan dan bagaimana untuk diruntuhkan kembali Islam ini melalui sistem yang ada ini untuk dijatuhkan kerajaan negeri Kelantan. Bukan Kelantan saja, menyekat kemarahan Islam yang sedang dibawa oleh Parti Islam se-Malaysia PAS ini sendiri.
Minta maaf kalau ada orang oren kat sini. Nak sebut ni asal dia, asal sejarah yang sedang berlaku, yang menyebabkan di waktu ini mereka cuba melakukan berbagai-bagai cara. Antaranya mereka merasakan bahawa perlu diadakan yang namakan dengan, mesti diselusupi masuk dalam gerakan Islam ini fahaman yang namakan dengan Islam liberal. Dan fahaman Islam liberal ini dibawa masuk, mula masuk dan meresap dalam gerakan Islam PAS ini sendiri. Dan berlaku sebagaimana apa yang telah berlaku. Bila berlaku fahaman Islam liberal dan kita menjadi kebingungan seketika, satu saat di mana gerakan Islam liberal ini masuk dalam gerakan PAS ini, ada pimpinan-pimpinan kita yang jumpa dengan orang perempuan, dia bersalam. Ada di kalangan pimpinan-pimpinan kita sebelum daripada ini, yang akhirnya masuk orange sekarang, sebelum daripada ini mereka boleh berjoget di antara lelaki dan perempuan. Dan ada di kalangan kita yang merasakan bahawa pelaksanaan Islam itu tak sesuai untuk dilaksanakan. Lalu timbul istilah yang disebut dengan Islam moderat, Islam yang dinamakan dengan Islam kesederhanaan. Islam ini bukan Islam yang mesti sebagaimana tok-tok lebay itu. Lalu mereka gunakan dengan kalimah-kalimah yang menunjukkan bahawa ini orang yang ortodok, ni di kalangan orang-orang yang benar-benar nak mengikut syariat Islam ini ketinggalan zaman. Istilah itu digunakan dan dimasukkan. Hampir-hampir saja mereka berjaya untuk memusnahkan gerakan Islam ini. Alhamdulillah, Allah telah jadikan dalam perjuangan Islam ini, Allah jaga dan Allah bersihkan. Dan kita tengok bagaimana di akhir kemuncaknya Allah bersihkan sedikit demi sedikit. Dan pembersihan ini sedang berlaku, dan kita mula bertembung. Aliran ini bukan aliran yang biasa-biasa sahaja. Dia berlaku pertembungan di antara, berlakulah yang disebut tuding menuding di antara satu sama lain. Lalu timbul istilah yang disebut dengan Islam moderat, Islam liberal, Islam demokrat, Islam yang disandarkan pada berbagai-bagai lagi sandaran-sandaran untuk memusnahkan kekuatan Islam. UMNO, saya buat contoh yang mudah. UMNO sebelum daripada ini, mereka cuba untuk memusnahkan Islam ini yang dibawa oleh gerakan Islam PAS ini sendiri. UMNO cuba, mereka buat Islam hadari, tetapi Islam hadari tak berkembang. Akhirnya Islam mereka tersungkur. Tetapi jaringan Islam liberal ini bukan jaringan biasa. Yang perlu kita faham, dia merupakan jaringan rantaian antarabangsa yang sedang masuk dan sedang menyelinap untuk memusnahkan yang disebut dengan fikrah-fikrah kita. Saya sentiasa sebut, kita kena faham dalam hidup kita, jangan sekali-kali dalam Islam ini terconteng dan Islam ini terrosak agama kita dan pegangan dalam hidup kita. Bila agama kita terconteng dan terrosak, kesan dia bila? Kesan dia dekat dengan kematian kita nanti. Kematian kita terlalu sukar untuk kita mengucap dua kalimah syahadah. Tak percaya, cuba mati. Tak percaya. Nak sebutnya gambaran bila akidah kita dah rosak. Akidah ni mesti menjadi besar. Dalam hidup kita ni ada 3 komponen yang kita kena jaga sangat, yang jangan dirosakkan pada kita. Saya sebut awal-awal tadi, komponen yang pertama yang disebut dengan akidah, yang sedang dirosakkan dalam hidup kita. Pegangan kita, ada di kalangan kita rosak dengan pegangan Islam liberal yang terakhir ini. Ada di kalangan kita yang sedang rosak dalam suasana masyarakat kita dengan pahaman ajaran sesat, dan mereka terikut dengan millah Ibrahim, macam-macam gaya dan sebagainya. Sebelum daripada ini kita dakwa bahawa ajaran sesat nasionalis di antara ajaran sesat. Nasionalism, mempertahankan bangsa, yang telah dipertahan dalam agama, dalam gerakan Islam. Kita kata tidak ada perbezaan di antara bangsa, di antara sesama kita. Tidak ada kelebihan. La fadla li arabi li ajami illa bittaqwa. Tak ada kelebihan di antara orang Arab dengan orang Ajam kecuali takwa kepada Allah. Yang ni yang dimainkan di kalangan para alim ulama. Alim ulama sebelum daripada kita sentiasa sebut
Kita tak ada beza di antara Melayu, Cina dan India dan sebagainya. Yang membezakan kita ialah Islam. Ini parti Islam se-Malaysia PAS. Parti Islam se-Malaysia PAS, misal contohnya, membawa kepada nak memahami bahawa hidup ni tidak dibezakan dengan rupa puris, rupa paras dalam hidup seorang. Rupa kamu putih, pakaiku putih, misal contohnya, kamu tidak ada nilai di sisi Allah dibandingkan dengan Bilal bin Rabah yang hitam kulitnya. Bilal bin Rabah hitam kulit, lebih hitam lagi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az hitam tak hitam kulit dia, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh dan bukan hitam biasa, hitam metalik, senang ceritanya. Hitam yang menggegarkan arasy Allah kala mana dia gugur syahid. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az, Julaibib radhiyallahu anhu. Kita bawa keadaan pendekatan itu. Kita ajar bahawa Islam bukan dipandang pada rupa paras. Islam bukan dipandang kepada yang disebut dengan harta kekayaan yang dimiliki. Islam yang kita bawa bukan didasarkan kepada keturunan yang hebat dan sebagainya. Tetapi Islam yang kita bawa, al-Islam huwal hal. Islam penyelesai dalam segala masalah. Yang ni yang menjadi tekanan kepada jaringan Islam liberal. Berhadapan dengan keadaan ini, negara sebelah kita yang disebut dengan Indonesia mengalami kehancuran masyarakat mereka. Kala mana mereka membawa berbagai-bagai istilah. Di antara tokoh-tokoh mereka diberi anugerah di kalangan orang-orang barat, ulil absar. Di antara contoh bagaimana tokoh di kalangan mereka, seorang perempuan yang menjadi tokoh di kalangan mereka. Kemudian beberapa lagi contoh-contoh yang lain. Di Malaysia kita ada jaringan Islam liberal yang disebut dengan Sister in Islam, dan juga beberapa rangkaian-rangkaian yang lain. Saya sebut dengan tujuan nak suruh kita nampak bahawa pertembungan ini bukan pertembungan biasa. Pertembungan yang melibatkan akidah, yang melibatkan pegangan dalam hidup kita. Betulnya kita yang ni benarlah yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita silap dalam kita berpegang, habis kita akidah kita. Sebelum kita mati, kita jaga akidah kita, akidah keyakinan. Yang kedua, kita jaga yang disebut dengan ibadah. Di kalangan kita, kita jangan tertinggal. Gerakan Islam diajar supaya hidup dalam keadaan kamu jaga ibadah di kalangan kamu. Tak ada nilai kalau kita bersemangat jaga akidah, semayam pun tak jaga. Tak ada nilai kita jaga akidah kita, tiba-tiba kita tak tutup aurat kita. Tak ada nilai kita jaga akidah kita, tapi pada masa yang sama Quran pun kita tak boleh baca. Gerakan Islam dia mesti hadam Al-Quran. Orang yang terlibat dengan yang namakan dengan kepahaman yang jelas dalam hidup mereka, mereka mesti mendapat membaca Al-Quran. Bahkan saya sering ulang di mana-mana pun, saya sebut, kita jangan, kalau ada di kalangan kita tak boleh baca Quran, pastikan kalian jangan mati. Kalau kalian mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, kalian tak akan lepas menghadap depan Allah nanti. Masuk je dalam kubur, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran, bro boleh baca bro? Quran tak boleh baca. Kita jawab tak boleh baca. Bila jawab tak boleh baca je, mereka tanya, WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh baca tak boleh baca? Yang tu pun jenuh dah kita nak menjawab. Sebab tu kita mesti jelas dalam ibadah kita. Yang ketiga, jelas dalam akhlak. Akhlak, kesempurnaan akhlak di kalangan kita ini. Tiga-tiga ni sedang diserang oleh Islam moderat. Islam moderat dia kata bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian aku jadikan kamu umat yang pertengahan. Dia gunakan istilah wasatan tersebut. Pertengahan tersebut menjadikan umat yang 50-50. Boleh semua. Islam yang boleh meraihkan semua, menyambut. Bila Kristian menyambut, kita pun boleh menyambut juga agama mereka. Bila mereka hulur tangan untuk bersalam di antara lelaki dan perempuan, kita boleh bersalam juga. Itu tanda moderatnya kita. Bila sampai masa untuk berjoget, kita boleh berjoget juga. Kita boleh menari dengan mereka. Kalau kalian perhati, mereka sentiasa Islam moderat pada pandangan mereka ini. Mereka lihat pada tiga perkara yang besar di kalangan mereka ini.
Yang pertama bagi mereka dalam masalah hukum terutamanya potong tangan bagi pencuri. Katanya mereka, bila kita sebut Islam moderat, kita tak ada lagi kesian pada pencuri. Kita kena pertimbangkan soal ekonomi menjadi keutamaan, bukan soal yang namakan dengan kita nak menghukum saja. Kita kena ambil kira yang lain. Yang lain ni kena ambil kira. Manakala soal potong tangan, ini nombor 2, nombor 3, jangan jadi keutamaan. Ini di antara ciri-ciri di kalangan mereka. Pada masa yang sama, mereka mempertikaikan soal hukum qisas dalam Al-Quran. Hukum qisas dalam Al-Quran pun mereka kata tidak menunjukkan moderat. Yang ni dibincang, para hadirin sekalian akan bincang dalam ketah ni, hermeneutika terhadap Al-Quran. Cara mereka mula mencari kesilapan-kesilapan dalam Al-Quran Karim, katanya mereka. Yang tiga, mereka membincangkan soal masalah agama. Agama ni kalau sekiranya masalah murtad, dalam perkara murtad, katanya mereka tidak menjadilah satu perkara yang menjadi keras, mesti dipancung kepala mereka yang murtad itu. Tetapi mereka tersebut mesti diberi kelonggaran dalam beragama. Ini pun yang keluar di kalangan setengah-setengah di kalangan kita. Kebebasan beragama, nak masuk agama mana pun boleh. Islam membenarkan, bukan Islam yang keras, dia sebut demikian. Ini Islam moderat, di kalangan mereka sebut demikian. Nak ajar supaya bila-bila masa nak masuk Islam dan bila-bila masa nak keluar. Tak ada istilah yang disebut dengan hukuman mati bagi mereka yang murtad itu sendiri. Ini mereka yang bincang dalam soal benda yang besar dalam Islam. Kemudian yang kedua, mereka pertikai terhadap kedudukan wanita Islam yang tak boleh kahwin dengan orang kafir. Mereka tikai di kalangan wanita-wanita Islam, kenapa orang lelaki Islam boleh kahwin dengan yang disebut dengan ahlul kitab, tetapi orang perempuan pula tak boleh kahwin. Mereka pertikai perkara demikian. Bagi mereka tidak moderat. Patutnya sama-sama boleh kahwin lah. Lelaki boleh kahwin, perempuan pun boleh kahwin, bagi mereka sebut. Kemudian soal harta, pembahagian harta pusaka pun sama. Dalam pembahagian harta pusaka mereka sebut ayat Al-Quran Karim yang meletakkan orang lelaki banyak dibandingkan dengan orang perempuan itu. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Satu ketidakadilan dan bukan cara Islam. Islam mesti letak sama dibahagi sama banyak. Dia ada hujah-hujah, Islam jawab dan kita boleh jawab perkara demikian. Kemudian sama juga mereka bertanya, kenapa orang perempuan kena bertudung dan orang lelaki tak perlu bertudung? Orang lelaki bertudung lemah, pakai kopiah pun lemah dah nampak. Kita sebut orang perempuan, ulama-ulama bincang panjang dalam soal, kenapa orang perempuan kena tutup aurat? Kenapa orang lelaki tak banyak aurat? Kerana orang perempuan Allah jadikan dia jauh lebih cantik daripada orang lelaki. Perbincangan ni perbincangan panjang, termasuk soal yang disebut dengan aurat. Orang perempuan Allah jadikan dia cantik, orang lelaki tak secantik orang perempuan. Orang perempuan rambut dia cantik, tengkuk dia cantik, lengan dia cantik, betis dia cantik, dan orang perempuan cantik bahkan suara dia pun jadi cantik. Sehingga kan Al-Quran pesan orang perempuan, wala taqda'na bil qaul, jangan lentuk-lentukkan suara kamu wahai orang perempuan. Kenapa lentuk-lentuk tak boleh? Fayatma'al ladzina fi qalbihinna marad, nanti berpenyakit hati orang lelaki yang mendengarnya. Orang lelaki dengar suara perempuan, suara perempuan memang cantik. Suara Ustaz Farhan mana cantik? Sebutnya suara orang perempuan Allah jadikan dia cantik. Suara cantik tak cantik sampai peringkat Allah jadikan cantiknya suara orang perempuan ni. Kita tanya, habis tu cantik tak cantik orang perempuan ni untuk apa? Suara orang perempuan cantik tak cantik, saya biasa di telefon oleh orang perempuan, jemput ceramah ustaz, jemput ceramah ustaz, jemput boleh tak ustaz ceramah dekat masjid saya pada pukul 3 petang, bolehlah ya ustaz? Bolehlah dia sebut. Akhirnya kita pun lama-lama sebut bolehlah katanya, bolehlah juga katanya. Bila mendengar suara dia tersebut, nak sebutnya lentuknya suara dia, bunyi suara dia tu Sweet 17 terus. Nak sebutnya lentuknya suara dia. Bila kita datang tengok nenek-nenek orang dah rupa-rupa ni, maknanya
Suara dia cantik. Orang perempuan ni Allah jadikan cantik. Rambut dia cantik, kepala dia cantik, lengan dia cantik, betis dia cantik, cantik segala-galanya. Orang lelaki hodoh. Orang lelaki rambut dia hodoh, kepala dia lagi hodoh, betis dia hodoh, lengan dia hodoh. Orang lelaki hodoh, suara dia hodoh. Suara orang lelaki bunyi macam bulldozer je bunyi. Nak sebut yang tak sedap langsung. Sebab tu suara orang perempuan tanya, habis tu nak buat apa suara cantik-cantik ni ustaz? Untuk rumah tangga, membina kekeluargaan yang bahagia melalui rumah tangga yang baik. Suara yang cantik digunakan. Bila masa, salah satu masa bila hampir dengan waktu mana anak-anak nak tidur. Anak-anak nak tidur dengan suara yang lembut daripada suara ibu dia tersebut. Ibu dodoikan anak. Bila nak tidur je dodoi anak. Dodoi anak. Bapa tak boleh dodoi anak. Tak tertidur anak. Suara anak dodoikan anak. Anak cuba 2-3 kali, tak tidur anak-anak. Ambil je buai je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak ni pejam celik. Mandang muka kita. Abi, Umi mana Umi dia tanya. Dia kata, kenapa adik tak tidur lagi? Susah Abi dia sebut. Susah nak tidur dengar suara Abi, takut dia sebut. Nak sebutnya demikian. Panggil Umi dia je, panggil Umi, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dodo je, buat je lena terus anak. Bukan dah dengan anak, dengan bapak-bapak anak pun lena tidur sekarang. Sama-sama tidur dia panggil mereka. Suara dia, ini contoh yang mudah. Saya nak sebut kenapa Islam suruh wanita ni bertudung. Sebab dia cantik. Orang lelaki, orang perempuan cuba berjalan belah kain, belah je kain, mata lelaki terkelip-kelip memandang. Memandang tu halal haram memandang. Cuba orang lelaki berjalan belah kain, tak ada siapa nak memandang. Macam tiang jamban je nampak dia. Ni dipertikaikan oleh Islam moderat. Islam moderat dipertikai soal yang disebut wanita bertudung. Termasuk mereka mempertikaikan poligami dalam Islam. Poligami. Kalian terlibat dalam mempertikaikan poligami, kalian termasuk dalam Islam moderat. Poligami satu benda yang memang diletakkan dalam beragama. Dan Islam moderat kata, tak aci, orang lelaki je boleh kahwin 4, orang perempuan pun boleh lah. Benda-benda yang demikian dipertikaikan. 2. Dan yang ketiga yang besar sekali, mereka mempertikaikan masalah jihad. Jihad, bagi mereka jihad mengajar orang menjadi ekstremis, menjadi ganas pada mereka semua. Kalau kita tanya ada beza ke tak ada beza Ustaz di antara Islam wasatiyah yang disebut dengan wasatiyatul Islam dan yang dinamakan dengan Islam moderat ini, jauh berbeza di antara langit dan bumi. Masa saya cukup terbatas, cuma nak sebut apa perbezaan dia. Yang pertama, Islam moderat ini rekaan orang manusia, manakala wasatiyah dalam beragama ia datang daripada Allah. Agama ni, wasatnya agama, pertengahannya dalam beragama, ia datang daripada sumber hukum daripada Allah. 1/3 untuk lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini dianggap pertengahan dalam beragama. Menutup aurat dalam Islam, itu dianggap wasatiyah dalam beragama. Yang namakan dengan beragam. Kenapa beragam? Kerana Allah tahu di sebalik hikmah yang terdapat di sebalik itu, yang tidak dipahami oleh manusia. Manusia dia nampak moderat ini 50-50 itu moderat, tetapi Islam tidak menganggap demikian. Islam wasatnya dalam beragama ini kita ambil daripada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi. Dia sebut dalam kitab dia, dalam kitab dia Tafsir Karimur Rahman fi tafsir kalam Mannan. Dalam kitab dia disebut umat wasat ini umat yang adil dan juga terpilih, umat yang diberi pilihan oleh Allah. Itu umat yang disebut dengan umat wasat. Bagaimana ada yang terpilih? Saya nak sebut di antaranya umat yang wasat ni umat yang diberi hidayah oleh Allah. Allah pilih orang ni aku bagi hidayah, orang ni aku tak bagi hidayah. Ni cerita panjang ni dalam bincangkan benda demikian. Bila Allah pilih kita, itu tanda Allah sayang pada kita. Di antara contoh orang yang Allah tak pilih,
walaupun dia duduk dekat dengan sumber hidayah, tapi Allah tak pilih dia. Siapa dia? Abu Talib contohnya, manusia yang tidak dipilih oleh Allah, dekat dengan sumber hidayah, tapi dia mati dalam keadaan tak diberi hidayah oleh Allah, dan hidup dia dalam keadaan tidak dianggap hidup wasatiyah. Hidup dia dan mati dia tidak dianggap dalam keadaan yang dia dalam keadaan benar-benar beragama. Beragama bila dia boleh hidup dengan Al-Quran. Waktu mana dekat nak wafat, Rasulullah pujuk Abu Talib. Pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap, orang lain semua dah mengucap, pakcik seorang je. Maka di waktu tersebut Abu Talib bila disebut saja supaya mengucap, Abu Talib geleng kepala, tak nak mengucap. Bila tak nak mengucap, Rasulullah tanya, apakah pakcik tak percaya adanya pada mahsyar, ada azab kubur dan sebagainya? Abu Talib kata, aku percaya, aku tahu akan ada perkara demikian, tetapi biarkanlah Muhammad, biar aku mati dalam keadaan tak mengucap. Terduduk Rasulullah, bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa pada Allah, minta dengan Allah, ya Allah tolong selamat pakcik aku seorang ni, ya Allah sayang dalam hidup. Tiba-tiba turun ayat Quran tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Syekh Abdul Rahman dia kata, bila kamu menjadi umat wasat, kamu akan dipilih oleh Allah, kamu terpilih dalam beragama. Dalam beragama mudah je. Contoh apa dia? Bangun tahajud malam. Saya biasa sebut ni contoh. Bagi orang moderat, dia kata penat dah bangun tahajud malam, besok nak kerja lagi, banyak lagi. Tapi umat yang terpilih, dia boleh bangun, dia boleh bangun untuk tahajud malam. Dah masuk, habis masa dah, tinggal 3 minit lagi, tak sempat yang cerita yang tu. Kemudian ni contoh seperti masalah kenabian ataupun dalam masalah dalam mengagungkan urusan agama dan sebagainya. Yang ni yang berbeza. Yang kedua, perbezaan di antara Islam yang disebut dengan Islam moderat dan juga Islam yang digambarkan dengan wasatiyatul Islam ini. Yang keduanya, bila sebut Islam moderat, kamu sempitkan beragama. Kamu terlibat dengan Islam moderat, kamu menyempitkan ruang-ruang agama yang luas. Bila kita sebut Islam wasatiyah, Islam yang benar-benar Islam yang betul, tak payah wasatiyah apa. Yang disebut dalam Al-Quran wasat ini maknanya agama yang luas. Kamu hidup dalam keadaan beragama yang bebas. Bila kamu ambil jalan begini, kamu sempitkan lagi ruang yang telah diluaskan dalam agama. Dia akan jadi demikian. Itu perbezaan yang kedua. Yang ketiga, kita kena faham, bila kita cuba untuk memahami Islam moderat ini, kita cuba untuk menjadikan diri kita mendapatkan redha manusia. Bila kita cuba untuk memahami Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maknanya kita cuba mendapatkan redha Allah dalam kehidupan kita. Saya rasa sekadar itulah. Mudah-mudahan dalam perbincangan yang ringkas ini saya boleh gambarkan sikit keadaan yang sedang kita alami pada saat ini, dan mudah-mudahan kita boleh nampak gambaran yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita boleh faham Islam yang bagaimana yang mesti kita bersama, dan kita boleh yakin bila kita berada dengan Islam ni, hanya Islam yang diterima di sisi Allah. Inna ad-dina indallahil Islam, hanya yang diterima di sisi Allah ialah agama Islam. Dan bagi siapa yang mencari selain daripada Islam, dia akan dalam keadaan kesesatan, dan dia akan berada dalam keadaan kerugian daripada mahsyar Allah nanti. Apabila kita sebut tentang mengenai Islam moderat ini ataupun Islam yang dibawa ini, kita kena tahu bahawa dia merupakan mata rantai rangkaian musuh-musuh untuk menyerang umat Islam, dan digambarkan Islam ini berbagai-bagai keadaan. Sikit lagi kita keluar Islam yang tak apa-apa lagi yang kita akan keluar, tetapi berpunca kerana kita berpegang dengan agama Islam. Lalu mereka gelarkan kita golongan ta'assub, disebut demikian. Kita golongan yang sebenarnya kita bukan ta'assub, tapi kita tamassuk. Kita berpegang teguh, dan juga kita i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Apabila kita dalam kita beragama ini, kita kena faham bahawa ayat Al-Quran Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata,
umat yang pertengahan. Demikian aku jadikan kamu umat pertengahan. Waktu mana disebut tentang umat pertengahan itu, Allah tak sebut wasata saja, tidak. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah sambung lagi, tujuan apa aku jadikan kamu umat pertengahan? Tujuannya untuk menjadikan kamu ni syuhada'a 'alan nas. Syuhada maksudnya orang menjadi saksi kepada yang disebut dengan di kalangan manusia ini sendiri, menjadi contoh kepada orang lain. Kita kata syuhada ni daripada kalimah dalam Islam, kemuncak kita berpegang dengan agama ni, dia sampai peringkat kita mati syahid. Syuhada, orang yang mati syahid, bahasa yang mudah. Apakah orang mati syahid itu dianggap ekstremis? Orang yang mati syahid itu dianggap pengganas? Tak. Orang yang mati syahid ini, dia betul-betul dalam keadaan yang dia tamasuk ataupun dia berpegang teguh dengan tali agama. Cuma musuh Islam dia cukup takut kalau kita ni hidup dengan keadaan pegang tali agama ini. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kamu hendaklah berpegang teguh. I'tisam bihablillah. Kamu kena pegang teguh dengan tali Allah. Pegang teguh dengan tali Allah ni maknanya kita ikut Al-Quran dan kita ikut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma jangan kita ni terlampau syadid dalam beragama, dan jangan terlampau kita longgar dalam beragama. Agama ni aja jangan terlampau ganas sangat sampai peringkat kamu ni seolah-olah tak boleh nak bergerak. Sedangkan agama ni agama yang mudah. Jangan kamu lebih-lebih. Bila kamu lebih-lebih, kamu jadi sekarang ni gambaran yang mereka buat lebih-lebih macam ISIS. Berlaku ISIS, berlaku perkara-perkara yang sampai peringkat melampau-lampau. Tuduh je orang perempuan tersebut kata berzina, tak ada saksi dan apa, ambil pistol tembak begitu je. Yang ni bukan cara kita. Ataupun terlampau longgar sampai kita boleh semua dalam nak buat. Kita boleh sembahyang boleh, kemudian menipu boleh. Kita buat dua-dua dalam hidup kita. Ada orang yang berjumpa dengan saya, dia sebut, saya ustaz, saya buat dua-dua ustaz. Buat dua-dua apa? Saya masjid saf pertama juga, kelab malam pun saf pertama juga, dia sebut. Dua-dua saf pertama. Bila kita sebut kenapa jadi demikian, dia jawab, saya nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Dia buat demikian. Padahal Allah tak pernah pening pun dengan manusia ni. Tetapi yang pening kamu nak gambarkan dalam hidup kita ni, bila kita pegang teguh dengan tali Allah, bukan erti kita menjadi ta'assub, tidak. Ta'assub maksudnya kita ni ditutup mata, membuta tuli, jalan diheret, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding, itu baru ta'assub. Tetapi tamasuk maknanya kita ada benda yang kita pegang dengan hujah dan dalil. Setiap benda yang kita buat, ni hujah dia, ini dalil dia, ni ada sumber dia. Sebab tu Rasulullah pesan pada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah sebut dah awal-awal dalam hidup kita, aku tinggalkan pada kamu dua perkara je. Selama mana kamu pegang dua perkara ni, selama itulah kamu akan betul dalam hidup kamu. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Ma in tamassaktum bihima, Rasulullah kata, selama mana kamu hidup dengan dua perkara tu, lan tadilluhu abada, kamu tak akan sesat. Kalimah lan tu Rasulullah guna lam nun, bukan Rasulullah guna kalimah lam mim. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu lam mim lain, lam dengan nun lain. Orang belajar bahasa Arab dia tahu kalimah huruf lan nun maknanya lil abad, sampai bila-bila. Kalau huruf lam mim maknanya sekali kamu sesat, sekali kamu tak sesat. Tetapi Rasulullah guna lan tadilluhu abada, sampai bila-bila kamu tak sesat. Apa dia yang kamu tak sesat? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah, Al-Quran dan hadis Rasulullah. Inilah asas kita. Sebab tu mereka cukup takut bila kita hidup pegang Al-Quran dan pegang hadis. Bila kita pegang ijma' ulama' dan qiyas dalam hidup kita, Ustaz Zaharuddin cerita pada kita tadi tentang bagaimana qiyas, bagaimana ijma' ulama' keluar ni sendiri. Bila kita boleh pegang yang ni, mereka gelarkan kita Islamis, disebut. Mereka gelarkan kita ni orang yang teroris. Mereka gelarkan kita ni orang yang dalam keadaan yang keras, tak boleh nak berganjak. Kita bukan keras, bukan kita dalam keadaan kita ni teroris, tak, tapi kita ikut Al-Quran, kita ikut hadis Rasulullah. Apa yang diajar oleh Rasulullah,
apa yang diajar dalam hadis Rasulullah, disebut oleh ijma' ulama dan qiyas ini pedoman dalam hidup kita. Tetapi apabila kita pegang yang ni, mereka gelarkan kita ni orang yang dinamakan dengan orang yang ganas, orang yang keras dan sebagainya. Bukan demikian. Tetapi mereka nak suruh jadikan Islam ni jadi moderat, Islam moden, Islam yang boleh berpassion, Islam yang boleh dalam keadaan buka tutup, kemudian boleh kadang-kadang minum arak, kadang-kadang tak minum arak. Islam kadang-kadang boleh berjudi, Islam yang boleh dalam keadaan serba boleh bagi mereka sebut. Yang Islam tidak diikat dengan ikatan peraturan. Ini yang kita tentang. Berlaku di antara pertembungan orang yang betul-betul nak pegang Quran dengan hadis Rasulullah, dengan yang pahaman yang baru yang datang, yang dibawa masuk oleh ulil absar, di kalangan nama bukan main lagi sedapnya, di kalangan taufik dan sebagainya, di kalangan jaringan Islam liberal ini. Dan di Malaysia kita ni masuk melalui sistem Islam dan sebagainya. Kita bertembung dengan mereka dalam soal ini. Bahasa yang mudahnya, soal apa dia? Soal pegangan. Macam mana kita nak berpegang dengan Al-Quran, dan bagaimana kita nak berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertembungan ini pun berlaku dalam jemaah kita. Berlaku sebelum daripada ni. Sebab tu saya sebut sebelum daripada ni kan, kita bingung bila ada bekas menteri besar kita bersalam dengan perempuan. Misal contohnya, kemudian ada yang boleh pergi majlis-majlis orang bukan Islam sebelum daripada ni kan, majlis-majlis yang terlibat dengan keagamaan. Bila menyambut peristiwa agama ni, tiba-tiba bila sambut Christmas kita sambut juga, bila sambut Deepawali kita beria juga. Benda yang kita tak tahu, benda ni Islam apa yang sedang kita bawa sekarang ni. Yang ni yang kita kena faham. Baru ni kan kecoh di kalangan kita, bila ada seorang yang di kalangan kita pakai macam apa ni, Cina tu kan, di kalangan MP kita, adun kita, cuba-cuba lama-lama kita tengok rupa-rupanya adat lain, tapi yang disebut dengan ibadah tu tak boleh. Di kalangan kita perkara demikian. Ini pertembungan ini bukan pertembungan biasa, pertembungan yang terlibat dengan akidah. Bila seseorang tersebut sudah rosak akidah dia, dia akan terbawa-bawa dalam soal perkara yang sedemikian rupa.